قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Sebutlah wahai Muhammad kepada umat kamu tersebut bahawa sesungguhnya ada di kalangan mereka itu kala mana mereka dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba mereka pandang kanan dan kiri, belakang, depan mereka, kosong amalannya waktu mana menghadap di hadapan Allah. Kenapa yang menjadi kosong amalan bila menghadap di hadapan Allah? Puncanya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya dia membiarkan perjalanan hidupnya sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka sedang melakukan amalan soleh yang mereka buat itu, tetapi kala mana menghadap depan Allah, semuanya amalan-amalan tidak diterima di sisi Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka ni tidak lain orang yang tak percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka tersebut. Fahabitat a'maluhum, yang menyebabkan hancur lebur segala amalan mereka itu. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Di akhirat tidak disusun langsung ataupun tidak dihisap langsung amalan-amalan mereka sewaktu mana menghadap di hadapan Allah. Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga ayat 106. Di saat mana tak adalah dalam sejarah dunia orang yang dimatikan oleh Allah seramai ini dengan pandemik ataupun dengan COVID-19 ini, mati saja dekat dengan 850,000 orang manusia. Dalam sejarah dunia tak pernah seramai ini orang yang kena penyakit mati seramai ini. Kemudian yang kena pula virus COVID-19 ini lebih pada 23 juta manusia. Dalam sejarah di mana umat yang mati sebelum daripada kita ini kerana penyakit, adalah sekali penyakit taun dipanggil, penyakit taun amwas, mati seramai lebih kurang 20,000 orang. Itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian lepas pada tersebut, penyakit-penyakit ni alhamdulillah Allah jadikan tidaklah merebak sebagaimana merebaknya zaman kita ini. Zaman kita ni jadi sejarah. Kalau umur jadi panjang lagi, tarikh dalam dunia ini, anak-anak cucu kita akan kenang, inilah sejarah di mana kematian yang paling ramai. Hampir dalam 1 juta orang yang mati ini sendiri. Tak pernah lagi lah dalam dunia yang mati sebegini. Tapi tuan-tuan, syukurnya kepada Allah, dalam ramai-ramai yang mati ini, nama kita tak masuk dalam senarai tersebut. Allah panjangkan umur kita. Di saat mana orang lain semua orang tu berkejaran dalam keadaan kematian. Walaupun kita dengar hari ni ada lagi kematian di negara kita kerana yang disebut dengan COVID-19 ini. Tapi kita alhamdulillah Allah tak jadikan kita kena, alhamdulillah. Kemudian kita pula tak kena sampai saat yang dipanggil dengan kematian begitu. Cuma janganlah kita ingat bahawa kalau kita tak kena COVID-19 itu, maka kita tidak mati. Jangan begitu pula pada diri kita. Kita kena ingatlah bahawa dalam hidup kita ini, walaupun kita tak kena penyakit ini, tapi depan kita ni kita ada kematian di hadapan kita. Allah jadikan tahun ini, saat mana kita berada pada tahun ini, Allah jadikan pada kita banyak peristiwa. Di saat mana peristiwa besar yang sedang berlaku, Allah jadikan pada kita, kita melalui saat itu. Saat mana kita melalui tempoh-tempoh yang getir begini, orang sedang lari berkejaran hidup
supaya jangan bagi mati. Tiba-tiba Allah jadikan kita di tengah-tengah krisis yang sedang berlaku ini. Dan kita pula dalam hidup kita, jangan kita leka dan jangan kita hanyut. Sentiasa mesti ada dalam pemikiran setiap di kalangan kita. Kerana kita sedia maklum, tuan-tuan, hidup macam mana pun kita di atas dunia ini, walau bagaimana sekalipun kita rasa kita ni kaya, kita ni sihat, ataupun kita ni bagaimanapun kita ramai pengaruh dan seumpamanya, hujung jatuh kitanya ialah mesti mati dalam hidup kita. Yang ni kena sentiasa terfikir, terbayang dalam pemikiran kita. Macam mana kita, soal kitanya bukan nak soal tentang mati itu saja, tidak. Sebagaimana orang kafir yang lari daripada kematian, manakala kita kena fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni tak ada orang yang boleh fikir kecuali Islam. Islam je ajar dalam hidup kita ni, kamu jangan fikir tentang mati tu, kerana mati ni memang kena berlaku dalam hidup setiap di kalangan umat manusia. Allah ajarlah dalam hidup kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa dia kena merasai kematian. Dalam ayat yang lain, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal pada seorang, Allah sebut tak ada seorang pun yang boleh tangguh kematian dia, dan tak ada seorang pun yang boleh mempercepatkan kematian kalau sampai dalam kehidupan masing-masing. Apa yang saya nak sebut pada malam ni, tuan-tuan, kita ni dalam hidup kita ni, jangan kita fikir hanya nak makan, minum, tidur, bangun. Yang hidup kita ni fikir untuk hidup di dunia saja. Kena ada dalam pemikiran kita ni macam mana nak hidup lepas pada kita mati. Pernah tak terbayang dalam pemikiran saya dan tuan-tuan yang macam mana kita nak lalui malam pertama kita di barzah? Saat mana kita dalam kubur, orang letak kita dalam kubur section 21 tu misal contohnya, ataupun kubur di Batu Tiga ni misal contohnya. Bila letak saja kita dalam kubur kita ni, waktu mana orang dah mula letak dalam kubur tu, macam mana kita nak jawab terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita, hari yang pertama kita dalam kubur, mula kita ni lemas dalam kubur ni, bila tak boleh jawab, kemudian suasana dalam kubur tu hanya bau busuk, dalam kubur gelap pekat lagi. Macam mana kita nak mencahayakan kubur kita saat mana kita dalam keadaan demikian? Macam mana pada diri kita ni, waktu mana hari yang kedua kita dalam kubur, tiba-tiba keluar ular besar yang sebesar tengkuk unta, yang keluar tu berselirak pula atas tubuh badan kita, mula menjalar di atas badan kita ni. Macam mana kita nak lepaskan daripada belitan ular yang sedang mula membelit jasad kita? Ada tak kita bayang dalam pemikiran kita ni, saat mana hari yang ketiga kita dalam kubur, tiba-tiba keluar ulat daripada perut kita ni, keluar ulat daripada perut kita ni, kemudian mula memamah daging-daging kita ni, kemudian dalam keadaan kita ni pula bunyi krak, daging kita ni dimamah, tulang-tulang kita dimamah dalam kubur. Macam mana pula kita nak tolak tanah-tanah yang mula menghimpit dan menghancurkan tulang temulang kita? Kalau tuan-tuan ada cara berfikir ni lah dalam hidup kita fikir macam mana kita nak bangun di padang mahsyar, berjalan di padang mahsyar, nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun macam mana kita nak lalui titian sirat di saat mana hiruk pikuk manusia, kemudian hanya banyi manusia ni, bauan yang entah apa-apa yang berlaku, kemudian ketakutan manusia dalam keadaan bertempik, dalam keadaan macam-macam gaya manusia ni, tiba-tiba kita boleh lalu titian sirat, boleh lepas sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan ada cara berfikir ni dalam hidup kita, saya nak sebut itu titik mula tanda kemerdekaan diri yang sedang berlaku. Mula kalau orang tanya merdeka macam mana, sebenarnya kita ni merdeka daripada yang disebut dengan kehidupan dunia kepada kita mula boleh hidup untuk hidup di akhirat. Di dunia ni lagi kita mula berfikir macam mana kita nak hidup di akhirat. Kenapa berlaku saya sebut macam ni? Kerana kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, tuan-tuan,
Di sana Allah cerita pada kita tentang manusia ni, bila dia masuk dalam kubur nanti, ramai di kalangan kita kena satu penyakit. Penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit yang disebut dengan COVID-19 ini. Penyakit apa yang kebanyakan kita kena? Ialah penyakit penyesalan yang tak berkesudahan. Mula menyesal. Sekarang tak menyesal lagi lah, sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati nak tengok. Mula kita mati je, mula datang penyesalan demi penyesalan. Kenapa kita menyesal? Sepatutnya kita jangan menyesal. Tuan-tuan yang datang malam ni, jangan ada seorang pun yang masuk dalam kubur kejap lagi kita mula menyesal. Sekarang kita tak rasa menyesalan. Tak ada pun kita buat tak reti je. Orang azan, ramai mana orang buat tak reti. Orang tak boleh baca Quran dalam hidup dia. Ramai mana di kalangan kita ni buat tak reti je dalam hidup ni. Ramai mana di kalangan kita yang hidup dia fikir macam mana hidup untuk dunia. Dia tak fikir pun tentang macam mana nak hidup dalam kubur, macam mana nak hidup di padang mahsyar, macam mana nak suruh boleh hidup sampai dalam syurga Firdaus Allah. Macam mana nak hidup ni tak terbayang dalam pemikiran ni. Yang dia fikir, celik mata aja dia fikir, aku nak makan apa hari ni, aku nak jalan ke mana hari ni, aku nak buat apa hari ni. Dia tak fikir langsung, katakanlah hari ni adalah hari kematian dalam hidupnya, katakanlah hari ni merupakan hari terakhir dalam hidup dia, katakanlah tidur malam ni tidur yang terakhir dalam hidup kita. Macam mana kita nak lalui masa-masa yang akan datang nanti? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin baca dalam Al-Quran, baca je dalam Al-Quran, didapati ada lebih kurang 3 golongan manusia yang masuk dalam kubur dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan. Saya ringkaskan saja nak sebut pada malam ni, nak sebut cerita tentang mengenai nak suruh kita merdeka waktu mana lepas pada mati nanti. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, Allah cerita golongan manusia yang masuk dalam kubur di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam, dia masuk dalam kubur yang dicerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur saja, mereka tanya terus pada dia, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri. Kita tanya, ada ke ustaz orang yang mati buat khianat pada diri sendiri? Bersepah di kalangan kita. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah, dia mati dalam keadaan dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang dia dengar, dia tahu ada alim ulama yang duduk di kawasan dia lawan alim ulama tersebut, dia mati dalam keadaan dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang apa dia? Orang yang dia ada peluang untuk derma, tiba-tiba dia tak derma, dia mati dalam keadaan dia buat khianat pada dirinya sendiri. Ada orang kita demikian kan? Orang yang tuan-tuan biasa dengar tak, ibu-ibu yang disebut, ustaz, anak saya bagus tak ustaz, mencuri tak, zina tak, menipu tak, semayang pun tak, aurat pun tak, tutup. Segala hidup sebut tak boleh panggil. Hidup dalam keadaan yang dia ni memang dia tak buat khianat pada orang, tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Buat khianat pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita demikian. Saya buat contoh yang mudah lagi, mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk je dalam kubur tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Masuk dalam kubur je, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Bro boleh baca Quran bro? Boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Tu tak cerita panjang lagi yang lain. Yang lawan Quran, yang mati dalam keadaan yang tak percaya pada Quran, yang tak baca Quran, tak boleh baca Quran pun tak lepas dah. Yang hidup lawan Quran lagi tak lepas. Masuk dalam kubur je mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab,
Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab, Allah rakam kata-kata mulut orang dalam kubur tu. Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Orang lemah. Malaikat tanya, kamu nak sebut kamu orang yang tak ada keupayaan, tak sempat nak pergi belajar. Dia jawab, kami, bila malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Tok guru kamu nama apa? Kamu belajar hadis nama apa? Dalam hidup kamu belajar sirah dengan siapa? Kamu dalam hidup kamu belajar politik Islam dengan siapa? Kamu hidup ekonomi Islam, kamu belajar dengan siapa? Dia jawab, saya belajar dengan Google je, ya Allah. Tok guru saya Google je. Tok guru saya. Dia jawab. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah jadikan bumi ini luas untuk diri kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup dahulu? Kenapa kamu tak berubah dalam hidup kamu? Sama je dalam hidup kamu, tak berubah dalam hidup. Patutnya dalam hidup kamu ni, semakin berusia semakin berubah. Sekejap lagi saya akan sebut bagaimana besarnya peranan kita bila umur kita ni semakin tua, semakin senja dalam hidup, semakin dekat dengan Allah. Sepatutnya demikian. Bukan kita ni statik je dalam hidup, sama je tak berubah-berubah dalam hidup kita. Bukan demikian. Patutnya kita ni lagi berumur, lagi dekat dengan Allah. Lagi berusia, lagi semakin nampak kewarakan dalam tawadan kita. Semakin kita berusia, semakin nampak kita ahli syurga Allah pada diri kita ni sendiri. Biar orang nampak benda demikian. Kita dah mula, semakin kita menambah umur dalam hidup kita, semakin menunjukkan kita ni, semakin kita jauh dengan dunia dan kita semakin dekat dengan akhirat Allah. Itu sepatutnya dalam hidup kita. Lalu dia jawab, dia kata malaikat tak sempat belajar. Lalu malaikat jawab balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas dalam hidup kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Lalu dia diam, tak boleh jawab. Malaikat jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam. Bagi kamu ini Allah telah sediakan neraka jahannam untuk diri kamu. Wasa'at masira. Dan orang yang demikian, seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk diri dia. Ini kumpulan yang pertama yang masuk dalam kubur. Tiba-tiba dia masuk dalam kubur dalam keadaan juga zalim pada diri sendiri. Masuk dalam kubur saat mana nama kita masih lagi buat loan dengan konvensional. Masuk dalam kubur di saat mana dalam poket kita ada nombor ekor, misal contoh. Masuk dalam kubur di saat mana anak-anak perempuan kita tak tutup aurat. Masuk dalam kubur di saat mana kita buat khianat pada diri kita sendiri. Pelik dalam hidup. Tiba-tiba kamu mati, masuk dalam kubur je. Mereka tanya terus soalan yang pertama yang demikian. Ni kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, dalam Al-Quran Karim yang Allah cerita tentang manusia yang masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, tiba-tiba dia masuk, dia tergamam masuk dalam kubur. Terkejut dia. Dalam surah Taha, tak silap ingatan Nana ni, Allah cerita tentang satu kumpulan manusia yang disebut dengan palamma nasu ma zukiru bih. Ketika manusia mana manusia mula melupakan segala peringatan Allah. Buat arti dah tak nak dengar Al-Quran pun tak nak dengar, baca orang sebut tentang Islam pun dia sebut ni penunggang agama, dia boleh sebut demikian. Orang yang sebut cerita tentang agama Allah, dia tak nak terima. Segala benda yang diceritakan, yang diceritakan tentang ajaran Islam, dia tolak ke tepi. Kalau kita tanya dia, kamu Islam ke tak Islam? Islam. Hampir kalau kita tanya dia, hampir tu yang kamu lawan syariat Islam ni kenapa? Dia kata, peduli apa aku? Agama untuk diri masing-masing. Tuan-tuan berjumpa kan orang macam ni, yang dia lawan syariat Allah, terang-terang lawan perintah Allah. Tak semayang, tak tutup aurat. Tak tutup aurat tu, dia tak malu-malu. Lalu kawasan depan masjid, lalu depan tok imam, tak ada apa-apa perasaan dalam hidup ni. Orang yang lawan perintah Allah. Kalau kita tegur dia, kamu ni tak semayang ke? Tak. Habis tu kenapa kamu tak semayang? Peduli apa aku dengan kau, dia kata.
aku tak semayang pun rezeki banyak. Aku lawan perintah Allah pun tak kena bala pun, tak kena ujian pun. Orang yang buat semayang hajat untuk dia aku pun tak kena apa-apa pun pada aku. Ada orang yang demikian. Kita pun jadi heran dengan orang yang sedemikian rupa. Pelik kita dengan orang macam ni. Tak semayang, rezeki banyak. Kemudian tak tutup aurat, jodoh ada je. Kahwin cerai dalam hidup ni. Kita ni puas mandi bunga tak jumpa-jumpa bunga. Nak sebutnya gambaran susahnya dalam hidup kita. Kita ni baca surah Al-Waqiah, baca dah. Kemudian semayang sunat duha pun semayang sunat duha dah. Kemudian malam-malam baca doa, ya Allah tambahlah rezeki. Tak tambah rezeki kita. Yang dia pula bertambah rezeki. Pelik, kita pun tegur dia. Kamu ni tak takut ke? Dia kata, peduli apa aku dengan kau? Kita katakan, kalau mati nanti, kubur aku. Kubur kau. Dia jawab. Kita jawab, iyalah. Kubur aku, kubur kau. Masalahnya, bila mati nanti, kubur kau sebelah, kubur aku. Bila mati nanti, tengok. Kubur kau sebelah, kubur aku. Tak kependengung aku dalam kubur nanti. Ini ada juga orang yang demikian. Allah kata, kamu jangan peliklah orang macam ni. Kalau kita suruh dia azan, tak ada suara terus, tak ada suara, tak sedap langsung azan. Suruh karaoke, merdu terus suara. Pelik orang macam ni kan. Allah sebut, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Allah akan sebut demikian. Bila mereka dah mula tak nak dengar ayat-ayat Allah, kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa gembira sungguh dah dengan maksiat yang dia buat tersebut. Tengah-tengah dia rasa gembira tersebut, akhasnahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu dia masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang kedua yang saya nak sebut. Orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba tak merdeka dia.